Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel. Sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat nilai ringgit hari ini semakin mengukuh. Namun ya, kalau beberapa minggu yang lalu pihak pembangkang PAS khususnya dan juga setengah pemimpin daripada Bersatu begitu giat ya menggunakan isu nilai ringgit ini, kononnya jatuh begitu tinggi sekali ya, kerajaan ini gagal dan berbagai lagi tomahan yang dibuat ya oleh ahli-ahli parlimen maupun walang-walantit, lebay-lebay dan juga geng terbuka tap dan juga cyber trooper Perikatan Nasional. Tapi hari ini sahabat semua, kita boleh lihat nilai ringgit itu semakin mengukuh ya, kita boleh nampak mulut mereka sekarang ini terkunci. Dan akhirnya di dalam Dewan Rakyat seorang ahli parlimen daripada PAS khususnya ya cuba bermain politik ya berkaitan dengan isu nilai ringgit ini. Jadi kita mau dengar sahabat semua pencerahan daripada Menteri Kewangan 2 ya berkaitan dengan isu nilai ringgit ini dan apa yang sedang berlaku ya di dalam ekonomi ya berkaitan dengan kewangan negara kita. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawakan Anda untuk menonton video ini sahabat-sahabat semua. Seperti sedia maklum, semasa pembentangan Belanjawan 2024, Kerajaan Madani telah menjangkakan ekonomi negara bagi tahun 2024 mampu untuk berkembang antara 4 hingga 5%. Kerajaan yakin sasaran ini mampu dicapai. Perkukuhan pertumbuhan berbanding tahun 2023 disokong oleh unjuran terkini IMF bahawa perdagangan global akan meningkat daripada 0.4% kepada 3.3%. Sasaran pertumbuhan ini turut disokong oleh perbelanjaan sektor swasta yang kukuh. Usaha merangsangkan sektor swasta merangkumi penyediaan persekitaran perniagaan dan pelabuhan yang kondusif serta disokong oleh pelaksanaan menyeluruh kerangka ekonomi madani. Beberapa dasar kerajaan yang diperkenalkan seperti kajian separuh penggal, Rancangan Malaysia ke-12, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 akan memacu pelaburan dalam sektor penubuhan baru serta penstrukturan semula ekonomi kepada nilai yang lebih tinggi. Di bawah Belanjawan 2024, kerajaan menyediakan dana mudah cara peralihan tenaga sebanyak RM2 bilion untuk melaksanakan NETA serta dana pemangkin misi NIMP sebanyak RM200 juta. Syarikat GLC dan GLC akan menyediakan dana RM1.5 bilion untuk menggalak syarikat pemuda mencuburi bidang pertumbuhan dan bernilai tinggi. Pertumbuhan tahun 2024 juga akan disokong pendekatan fiskal mengembang atau dengan izin expansionary fiscal stance yang diambil dalam Belanjawan 2024, iaitu dengan jumlah peruntukan RM393.8 bilion. Yang di poin yang betul, saya beri peluang untuk YB Putrajaya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin menyentuh sedikit apabila Yang Berhormat Menteri menyebut tentang ekspor kita tahun lepas. Ya, kita tahu daripada bulan Mac sampai bulan Disember ekspor menurun 10 bulan berturut-turut dan itu kali pertama selepas 15 tahun trend sedemikian berlaku. Seterusnya kita boleh lihat juga bagaimana kejatuhan mendadak current account balance daripada 9.14 bilion ringgit pada suku ketiga kepada 253 juta ringgit pada suku keempat 23, dan ini juga merupakan yang terendah dalam sejarah sejak sejak krisis ekonomi 1997. Jadi apakah kerajaan melihat kesan perkara ini kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam tahun 2024? Kerana apa? Kerana komponen utama kita lihat dalam tahun 2023, komponen ekspor ini tidak menunjukkan prestasi yang baik. Dan ini kita tak tahu apakah melihat apa yang berlaku di luar sana, kita tak tahu bagaimana prestasi ekspor kita untuk 2024. Pada masa yang sama juga, satu lagi komponen besar dalam pertumbuhan ekonomi ini adalah perbelanjaan isi rumah. Dan jika kita lihat suku keempat, perbelanjaan isi rumah pun turut menurun. Jadi jika kita lihat keadaan sekarang, apabila cukai-cukai baru diperkenalkan
dan kita menjangka bahawa perbelanjaan isi rumah juga akan terkesan. Ya, orang lebih pesimistik, mungkin tidak berbelanja. Jadi bagaimana kerajaan melihat keadaan ini, dan walaupun yang Berhormat Menteri tadi kata kerajaan akan memperkenalkan fiskal mengembang, ya betul, expansionary, namun begitu jumlah defisit tahun ini target kerajaan adalah untuk menurunkannya kepada tahap yang jauh lebih rendah. Ini bermakna satu lagi komponen pertumbuhan ekonomi, iaitu government spending akan berkurangan. Jadi bagaimana kerajaan melihat keseluruhan impak ketiga-tiga komponen besar ini? Terima kasih. Terutamanya current account balance tadi, Yang Berhormat. Thank you. Terima kasih atas soalan Yang Berhormat Putrajaya. Asas ekonomi telah pun menunjuk perkembangan positif khususnya untuk prestasi ekspor yang telah nampak pulih mula Januari 2024 dengan peningkatan sebanyak 8.7% selepas mengucuk. Ya. Yang ini pun kalau kita tengok daripada segi unjuran IMF, kalau kita tengok tahun lalu perkembangan global dunia jatuh kepada 0.4% saja, tapi dijangka untuk tahun ini ia akan mengembang kepada 3.3%. Kerana perkembangan dunia yang lebih elok ni, prospek untuk Malaysia dijangka lebih elok lagi pada tahun yang ini. Nanti dalam pergulungan saya akan menyentuh sikit atas dasar cukai yang saya minta keruang sikit untuk sampai takat itu. Terima kasih. Sila izinkan saya meneruskan di mana saya berhenti tadi. Puan yang di-Pertua, Yang Berhormat Pagoh, Subang, Arau, Kuala Kangsar dan Bakri telah membangkit soal nilai ringgit, khususnya faktor kejatuhan, kesan serta langkah yang boleh diambil untuk menanganinya. Saya ingin memulakan jawapan saya dengan menyebut bahawa setakat 8 Mac 2024, nilai ringgit telah berada pada tahap yang lebih baik berbanding minggu-minggu yang lalu, iaitu 4.68 ringgit berbanding dolar Amerika. Seperti dijelaskan semasa sesi pertanyaan Menteri-Menteri pada 29 Februari yang lalu, pergerakan ringgit dipengaruhi pelbagai faktor dan kejatuhan nilai ringgit baru-baru ini sebahagian besarnya susulan perkukuhan dalam dolar Amerika dan ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi China. Faktor ini turut memberi kesan kepada mata wang serantau yang lain. Sejak Mac 2022, Bank Pusat Amerika Syarikat telah menaikkan kadar faedah dengan mendadak dan agresif. Kadar dasar utama Amerika Syarikat yang mulanya berada dalam julat 0 hingga 0.25% pada Mac 2022 telah dinaikkan sebanyak 525 mata asas kepada julat 5.25 hingga 5.50% dalam tempoh 16 bulan. Selain itu, negara seperti Filipina, Indonesia, Korea dan India turut memilih untuk menaikkan kadar dasar utama mereka sebanyak 200 ke 450 mata asas ke paras yang lebih tinggi daripada Malaysia. Berbanding negara kita, boleh saya peningkatan pasal mas? Saya juga menyebut tentang nilai ringgit itu. Nanti saya bagi habis ni, saya sambut soalan nanti. Terima kasih. Berbanding dengan negara kita, peningkatan OPR sebanyak hanya 125 asas daripada 1.75% kepada 3%. Bank negara juga pada 7 Mac lalu masih mengekalkan OPR kepada 3% untuk kali kelima berturut-turut. Peningkatan OPR yang lebih rendah berbanding negara lain antara sebab utama ringgit menurun berbanding negara tersebut. Perbezaan ketara dalam kadar faedah Amerika Syarikat iaitu sebanyak 250 mata asas mendorong pelabur asing untuk mengalih modal mereka keluar daripada pasaran domestik ke pasaran yang memberi peluangan yang lebih tinggi. Matlamat utama Jawatankuasa Dasar Monetary BNM dalam menentukan kadar OPR adalah untuk menstabilkan harga dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan bukanlah untuk mengawal kadar pertukaran ringgit. Sekiranya OPR dinaikkan untuk mengukuhkan ringgit,
ekonomi negara akan terkesan dan pelbagai pihak khususnya peminjam perlu membayar faedah yang lebih tinggi. Menteri, terima kasih Menteri. Saya tertarik bila Menteri menyebut bermula Mac 2022 kadar OPR diamalkan mempengaruhi nilai ringgit kita. Jadi setujukah Menteri bahawa kejatuhan ringgit sekitar bulan Julai, Ogos, November, Oktober 2022 juga kerana nilai OPR, bukan kerana kerajaan hang tak pandai jaga negara? Saya dengar pada masa tu ada berucap. Terima kasih Menteri. Terima kasih atas soalan yang berhormat Pak Mas. Seperti saya katakan tadi kan, ada banyak faktor yang menentukan kadar ringgit. Namun perbezaan faedah adalah faktor yang paling utama yang menyebabkan pengeluaran dana kepada dana yang mungkin mendapat pulangan lebih elok pada masa sekarang. Namun kita telah nampak bahawa dalam bulan Mac ni ada pengukuhan ringgit yang berlaku sejak seminggu setengah yang lalu ini. Ini kerana ada banyak penganalisa yang meramalkan yang Amerika Syarikat akan mengurangkan kadar faedah di masa depan. Dengan itu tekanan kepada ringgit berkurang. Kerajaan juga telah mengambil langkah-langkah. Puan Yang Dipertua minta laluan sikit je. Bagi saya habis sikit boleh tak? Okey. Nanti senang sikit nak jawab kan? Okey. Kerajaan juga mengambil perhatian dan komited yang prestasi ringgit harus berada tahap yang kukuh dan lebih elok. Pelbagai langkah pun telah diambil dengan segera. BNM sentiasa memastikan pasaran pertukaran asing dalam negara kekal teratur serta mengekalkan kestabilan kewangan. Ini penting untuk syarikat-syarikat yang mengadakan pelaburan di dalam negara. BNM juga memantau terus pasaran kewangan dan mengambil langkah perlu termasuk campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung penggerakan mata wang yang berlebihan. BNM juga memantau penukaran hasil ekspor kepada ringgit oleh syarikat pengeksport selain terus menggalakkan penggunaan mata wang tempatan bagi menyelesaikan ekspor supaya kebergantungan kepada dolar Amerika dapat dikurangkan. Kementerian Kewangan dan BNM telah mengambil tindakan bersepadu dan terselaras bagi bawa masuk aliran wang ke dalam pasaran pertukaran wang mata wang asing. Antaranya menggalakkan GLIC dan GLC membawa pulang pendapatan pelaburan asing dan menukar pendapatan tersebut kepada ringgit dengan lebih konsisten. Kerajaan juga turut mengawal pelaburan luar negara oleh syarikat swasta bagi mengurangkan tekanan kepada ringgit. Yang Berhormat Menteri. Bakri. Yang Berhormat Menteri. Bakri. Tadi ada soalan tadi kat belah sana. Saya sambung nanti. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Mengenai ringgit ni, semua orang berminat untuk menyebutnya. Saya pun sebut dalam ucapan perbahasan saya hari itu. Betul tadi Menteri Kewangan sebut Filipina dia jatuh lebih baik daripada ringgit sebab dia naikkan kadar interest. Indonesia naikkan kadar interest. Bagaimana pula dengan China? Kita pula jatuh berbandingan yuan China. Dan kita juga jatuh berbanding dengan Thai baht. Ya, dan mereka ini tidak menaikkan interest. Itu mengenai ringgit. Seterusnya mengenai trade yang berhormat Menteri. Saya lihat tahun ini sungguh pun bulan Januari nampaknya begitu memberansangkan 8% lebih. Tapi berdasarkan daripada banyak maklumat yang kita sendiri semua tahu, kita punya trade dengan China memang terbesar dan kita jatuh trade tahun sudah sebenarnya to a large extent dengan izin adalah kerana ekspor pada China turun ya. Dan ekspor pada China ni bukan saja palm oil lah, tetapi juga elektronik. Dan saya lihat dari apa yang saya perhatikan dan membuat analisa, keadaan ekonomi, suasana ekonomi China pada tahun ini juga akan berhadapan dengan keadaan uncertainty. Ya. Tak ada siapa yang boleh jamin
ekonomi China akan meningkat. Sebab mereka mengalami masalah besar dalam perumahan dan sebagainya. Mungkin ini Menteri Kewangan boleh sebut. Dari segi GDP, kita unjurkan 4 sampai 5%. Apa yang kita dapat lihat sekarang ini, ramai rakyat kita takut nak berbelanja. Dan perbelanjaan tempatan juga akan beri kesan kepada GDP, Menteri Kewangan. Dan adakah ini tidak akan menjejaskan unjuran GDP kita 4 sampai 5%? Sebab rakyat kita takut nak belanja hari ini. Sebab mereka tak tahu, there's a lot of certainties tentang apa yang akan berlaku pada ekonomi negara kita. Sekian, Puan Ibu Ketua. Terima kasih. Hormat Menteri Bakri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan 2 jawab dengan steady dan bertenang. Tahniahlah buat kali pertama. Soalan saya meneliti jawapan Yang Berhormat tadi, di mana terdapat perbezaan antara unjuran dalam belanjawan 2023. Dulu kita anggarkan 4.5% GDP growth. Tapi sebenarnya 3.7%. Terdapat shortfall. Kalau kita berdasarkan ramalan ini, macam mana MOF nak selesaikan masalah shortfall ini? Dan ditambah dengan kejatuhan nilai mata wang. Itu pertama. Kedua, dari jawapan tadi Yang Berhormat, yang menjadi kekhawatiran kita ialah kita berbanding suku keempat tahun 2020 hingga hari ini. Ya, kita lihat, kita membayar hutang, debt service charge, DSC. Kita lihat 84 pada tahun 2020, 21 tambah jadi 10.2. 2022 adalah 12.1. Last year 16.5 bilion. Kenaikan tu mendadak. Saya khawatir. Sebab apabila kita ada shortfall dalam bajet, ditambah dengan kita dulu meminjam dengan kadar 2.5 kalau bond, sekarang hampir 4%. Ini yang menjadi kekhawatiran. Dan hutang daripada 6,806.8 bilion hutang langsung kerajaan, kini bertambah sehingga 1.173 trilion. Kemudian ini belum campur lagi garanti kerajaan 1.5 trilion. Bagaimana kalau ada shortfall tu kita meminjam? Sebab kekhawatiran saya tahun lalu saja kita pinjam 92.9 bilion ringgit untuk menjelaskan hutang, dan pada waktu yang sama garanti kerajaan kedua-dua campur ni telah mencapai 130 bilion. Boleh tak Yang Berhormat beri satu memperihalkan macam mana kita nak menguruskan DSC ini memandangkan keadaan sekarang kejatuhan nilai mata wang ringgit? Terima kasih. Betul. Tadi Yang Berhormat Menteri yang tersebut, dia kata selain daripada MPL, selain daripada OPL, ada juga banyak-banyak faktor yang mempengaruhi nilai mata wang. Saya jangka antara faktor-faktor yang Menteri belum sempat jawab tadi, adakah kestabilan politik dan konsistensi dasar kerajaan juga merupakan antara faktor yang akan menjejaskan nilai mata wang kita? Saya bagi contoh, sekiranya perbankan... Ringkaskan. Ya, saya nak tanya, adakah sama ada percubaan perbankan untuk meruntuhkan, menumbangkan kerajaan perpaduan ini antara faktor yang juga menjejaskan dan menyebabkan penyusutan nilai mata wang ringgit kalau berbanding dengan negara-negara lain di rantau ini? Ahli-ahli Yang Berhormat, ini waktu Menteri jawab, bukan semua minta penjelasan dan masa yang tinggal hanya RM16 sahaja. Yang Berhormat Menteri. Tadi terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya, tadi Yang Berhormat Menteri tanya sebut tentang jumlah yang akan dibawa balik oleh JIC untuk mengukuhkan nilai mata wang ringgit. Bolehkah saya tahu apakah jumlah yang akan dibawa pulang daripada luar negeri oleh JLC dan JLIC ini supaya dapat memberikan kesan yang besar untuk mengukuhkan nilai mata wang ringgit. Yang kedua, adakah shrinkflation merupakan satu masalah yang akan menjejaskan kos sara hidup? Apakah pandangan Yang Berhormat Menteri tentang masalah shrinkflation? Dan ketiga, semua pun nilai mata wang ringgit telah turun tapi telah kukuh ke belakangan ini. Tapi walau macam mana pun, ia lebih baik, keadaan ekonomi lebih baik daripada zaman
kerajaan dulu kerana rating Fitch kita tidak di downgrade. Berbanding dengan Yang Berhormat Menteri Perdana Menteri masa itu daripada Pago, Fitch Ratings telah downgrade kita punya credit rating. Dan ini menunjukkan bahawa di bawah saya rasa Yang Berhormat Menteri akan terus kekalkan credit rating Malaysia. Kerana ini adalah KPI yang paling penting untuk mana-mana Menteri Kewangan. Sekian, terima kasih. Mohon Menteri. Puan yang betul. Mohon Menteri. Sikit saja. Kerana ada banyak soalan, biar saya jawab dulu. Sikit dia. On ringgit saya nak rangkumkan sikit ya. Tadi saya Satu dengar. soalan lepas tu biar saya jawab lepas ni. Duduk dulu lah. Dia jawab dia. Okey, saya rangkumkan sikit saya Dia berkaitan akan dengan jawab dulu. Kampa dan juga Bagan tadi menyentuh tentang Kampa sentuh tentang polisi kerajaan dan Bagan juga menyentuh Okey. tentang apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, kerajaan pada hari ini mengambil pendekatan bahawa kejatuhan ringgit ini disebabkan oleh faktor luaran. Kita tahu faktor OPR, faktor interest rate dan sebagainya, itu kita tahu. Tetapi apabila kerajaan terlalu menumpukan pada faktor luaran, dia terlupa bahawa antara perkara-perkara yang menyebabkan pelabur ini agak skeptikal dalam keadaan dasar Malaysia ini adalah keputusan-keputusan kerajaan. Saya bagi contoh, tadi disebut tentang GLIC Bagan. Pada bulan Mei, 8 bulan Mei 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut bahawa minta supaya KWSP menaikkan pelaburan domestik daripada 64% kepada 70%. Itu bulan Mei. 64% kepada 70%, menaikkan pelaburan domestik. Maknanya apa? Kalau nak naikkan pelaburan domestik 600 trilion, bermaknanya kena dispose pelaburan-pelaburan asing daripada luar negara bawa masuk ke Malaysia. Dan ini ada kesan pada ringgit. Jadi sebab itu saya rasa itu satu contoh. Ini tak termasuk dasar-dasar lain, dasar klok-klek yang kerajaan buat. Jadi saya rasa instead of kerajaan menyalahkan faktor luaran, OPR, interest rate, kena lihat apakah dasar-dasar kerajaan ini dilaksanakan dengan tuntas, dengan jelas dan pelabur faham. Ini termasuklah perkara-perkara berkaitan dengan SST yang ramai bincang di luar sana. Terima kasih Yang Berhormat. Puan yang betul, biar saya rangkum semua pertanyaan yang diberikan kan. Kerana ini ada menyentuh banyak isu-isu yang diketarakan. Jadi daripada segi ringgit, ya, kerajaan mengambil dasar yang ringgit itu amat penting untuk negara. Ya. Jadi untuk menangani isu ringgit, kita faham yang ada banyak cabaran luaran yang ada. Dan kita juga tahu yang tahun ni unjuran untuk perkembangan global dunia adalah lebih baik pada tahun yang lalu. Jadi daripada segi dasarnya, kita percaya yang ini akan menyokong ringgit di masa depan. Jadi apa-apa intervention yang kita buat dalam negara ini tidak sepatutnya melebihan, kerana kita tahu ada pergerakan yang menggalakkan di masa depan. Daripada segi perbezaan ringgit dengan negara-negara lain tadi, ya, ditanya pasal Thailand. Ya, sebenarnya sejak Mac 2022, Thailand telah menaikkan dia punya interest rate sebanyak 200 mata asas. Kita hanya menaikkan 125 mata asas. Jadi ada pergerakan yang lebih pada Thailand yang menyebabkan perbezaan daripada mata wang. YB Air Hitam telah menyebut tentang debt service cover ratio. Ya, daripada segi debt service cover ratio, saya rasa kerajaan telah mengambil pendirian yang menjaga fiscal policy kerajaan dengan berhemah adalah satu benda yang penting. Ya, kita telah dah melihat bahawa dalam tahun 2022 hutang ke KDNK adalah tahap 5.6. Tahun lalu kita turunkan kepada 5% dan dijangka untuk tahun ini kita akan kurangkan lagi kepada 4.3%. Inilah usaha dengan meninggikan hasil dan juga usaha dengan mengurangkan perbelanjaan yang kita boleh di masa depan agar kita dapat mengurus keadaan kewangan negara dengan lebih baik lagi. Memang banyak-banyak usaha kerajaan yang dijalankan dan antaranya adalah bergabung dengan GLIC, dengan GLCs, di mana bila kita ada peluang di mana mereka telah pun meraih keuntungan yang lebih baik lagi, kalau kita fikir bila dia melabur di luar negara masa kenaikan ringgit, pulangan daripada pelaburannya mungkin lebih elok lagi pada ada sekarang, dan dia merasa dia boleh memulangkan
keuntungan pelaburan, kita menggalakkan mereka memulangkan. Dan kita telah nampak usaha bersama BNM dan JLC telah bernas. Dan kita tampak dalam 1.5 minggu ni, ringgit telah pun mengukuh. Jadi saya rasa, biarlah kerajaan berusaha dengan cara-cara yang kita ada ni, kita sambut dengan apa yang kita telah ada dalam negara sekarang. Kita sambut juga confidence yang nampak daripada pelabur asing untuk melabur dalam negara, dan inilah akan mengukuhkan negara lebih elok di masa depan. Terima kasih. Biarkan saya mulakan balik pergolongan saya kerana banyak lagi isu yang saya belum Datuk Speaker, kalau boleh bagi ruang sikit untuk Menteri nak menjawab. yang berhormat, kalau boleh minta izin. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Menteri menjawab dengan tenang dan ada kandungan dia. Dan saya ingin bertanya apa yang telah dibangkitkan tadi dalam penjelasan Yang Berhormat Menteri. Kerajaan ialah memastikan hasil dapat ditingkatkan. Saya ingat persoalan. Pasal dalam bahasan saya juga saya bangkitkan tentang hasil negara. Bukan hanya hasil negara, bahkan juga dari segi ketirisan. Satu perkara, kena saya setuju, bukan hanya harus ada perbandingan tentang ringgit, dolar ataupun dengan Thai, dengan baht, but polisi dalam negara kita juga dan tindakan. Contohnya saya bagi tentang hasil emas dari Tawau, Batan didapati. Kita tidak tahu, only once was caught recently. Alright guys, terlalu panjang, jadi kita dengar sebenarnya jawapan daripada Menteri Kewangan bahawa walaupun pelbagai pembangkang bangkit untuk mencela, memberikan pelbagai alasan untuk menutupi kejayaan yang sedang diusahakan oleh kerajaan hari ini, tapi jawapan itu sudah jelas sahabat semua bahawa dengan sekecil manapun apa yang sedang diusahakan oleh kerajaan hari ini telah membuahkan hasil. Buktinya sekarang kita boleh nampak wang ringgit ataupun nilai ringgit kita ini semakin mengukuh ketimbang kerajaan Perikatan Nasional yang tidak mampu mengukuhkan nilai itu. Apa yang berlaku, inflasi, pengangguran, pelabur lari dan sebagainya. Tapi kita boleh nampak ahli-ahli parlimen mereka bangkit untuk menutupi segala kegagalan itu dan juga mahu menyerang kerajaan hari ini. Tapi inilah sahabat semua apa yang dimaksudkan pembangkang, walaupun mereka membangkang, membuta tuli dan sebagainya, tapi pada asasnya kalau apa yang berlaku yaitu adalah satu yang nyata, tidak boleh dilihat dengan sebelah mata. Kita harus akui bahwa apa yang sedang diusahakan oleh kerajaan hari ini membuahkan hasil ketimbang kerajaan Perikatan Nasional. Itu sedikit pandangan saya. Bagaimana dengan anda? Sekiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.